insya-Allah. Wallahu a'lam. Muslimin muslimat mati sekalian, kita akan sambung tafsir Nur Ihsan kita, muka surat 277, surah Ibrahim, ayat yang ketiga, baris yang kedua. Ayat ketiga daripada surah Ibrahim. Kita ambil balik ayat ketiga. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina yastahibbuna al-hayata ad-dunya 'ala al-akhirah wa yasudduna 'an sabilillah wa yabghunaha 'iwaja. Ulaika fi dhalalin ba'id. Alladzina yastahibbuna al-hayata ad-dunya 'ala al-akhirah wa yabghunaha 'iwaja ulaika fi dhalalin ba'id. Bermula segala mereka kafir-kafir yang kasih hidup dunia atas akhirat dengan dilebihnya atasnya, dan menegah mereka itu daripada jalan agama Allah, dan menuntut mereka itu akan dia agama bagi jadi bengkok itu, mereka itulah pada dhalalah, yakni kesesatan yang jauh daripada jalan agama yang sebenar. Allah Subhanahu wa taala menyebut di ayat-ayat sebelumnya bagaimana Allah menurunkan Al-Quran ini untuk mengeluarkan manusia daripada kegelapan kepada cahaya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Orang yang hidup dalam kegelapan dengan sebab kekufuran, mereka itu ada ciri dan sifat mereka. Apa sifat dan perangai mereka? Yastahibbunal hayatad dunya. Mereka itu mencintai kehidupan dunia alal akhirah, melebihi akhirat. Hidup mereka nak cari habuan di dunia semata-mata, tak fikir cerita bab mati. Mati cerita lain. Mati cerita urusan akhirat, amalan akhirat, amalan ibadat ni cerita hujung-hujung lah, lepas pencen lah. Lah ni masa juali, masa cari sepuas hati, bagi himpun, bagi banyak-banyak. Mereka cintakan kepada dunia. Bila sebut yastahibbun, cinta, ialah orang tu dunia duduk dalam hati dia. Orang kalau cinta kepada sesuatu, sayang kepada seseorang, benda tu duduk dalam hati dia aja, duduk teringat di kepala dia aja. Dia sanggup berkorban untuk membuktikan cintanya. Dia sanggup buat apa pun untuk dapatkan apa yang dia suka, apa yang dia cintai, sanggup berkorban. Jadi hidupnya kebanyakannya dihabiskan untuk mendapat apa yang dicintainya. Orang yang cinta ke dunia tak ada tuan-tuan akhirat. Kalau ada sikit-sikit. Sedangkan hidup di dunia ni jangan kata nak seimbang. Saya sebut sebelum ni, saya tak setuju kalau ada orang kata hidup di dunia ni kena seimbang dunia dengan akhirat. 50% dunia, 50% akhirat. Tak boleh. Dunia ni kena lebihkan dengan akhirat, barulah dunia akan mengekor. Tak mungkin seseorang tu boleh 50-50, sedangkan Allah suruh lebihkan kepada akhirat. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih utama dan juga lebih kekal. Cari akhirat, dunia akan mari, akan ikut cara otomatik. Tapi bila cari dunia, akhirat tak akan ikut. Dunia ni hina sifat dia. Dan bila mana kita pilih yang hina, maka hak mulia iaitu akhirat tak akan ikut. Jadi anak dunia ataupun akhirat terletak pada tangan kita. Sayyidina Ali kata dunia ada anak, akhirat pun ada anak. Kita pilih kita nak jadi anak siapa. Kalau kita pilih jadi anak akhirat, tuan-tuan, dunia akan terpaksa menghina pada kita. Dunia akan main mengadap kita. Dia ikut macam bayang. Bayang kita bila disuluh oleh matahari, ada bayang. Bayang tu akan ikut kita pasal dia ikut tubuh kita. Tapi kalau pilih dunia, akhirat tak akan ikut kita, akan terlepas bahagian akhirat tu. Na'udzubillah min zalik. Orang yang suka kepada dunia, hidup di dunia ni, mereka cari sungguh-sungguh, tak peduli siang malam. Halal ke haram, zalim ke tak, mereka tak peduli. Pasal apa?
cara mengukur kehidupan ialah berdasarkan apa yang orang kafir letakkan. Orang kafir, kemuliaan seseorang tu bergantung berdasarkan kepada tinggi kadar pangkat dia, kaya kadar orang tu, barulah orang tu dapat kemuliaan. Tapi agama memandang kepada takwa orang tu baik ataupun tidak dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang cari dan mencintai dunia lebih daripada akhirat, Allah sebut ulaika fi dhalalim ba'id, mereka tu berada dalam kesesatan yang jauh. Nak patah balik payah. Macamlah hadis yang sering kita sebut kan, bila orang tu dia duk minta dunia, minta, Allah Taala pun kata kat malaikat, bagi ya, aku meluat dengar suara dia. Suara orang beriman Allah suka dengar rintihan. Nabi sebut, idza ra'aita Allah Taala yu'til 'abda minad dunya ma yuhib wa huwa muqimun 'ala ma'asih fa'lam anna dzalika min istidraj. Bila kamu tengok Allah Ta'ala bagi kepada seorang hamba tu dunia, apa yang hamba tu nak, apa yang hamba tu suka, dalam keadaan si hamba tu duk terus buat maksiat, dapat nikmat banyak Allah Ta'ala bagi, tapi tak berpeluang nak melakukan kebaikan, kedekut walaupun di bulan Ramadan. Orang lain duk merangan, kalau aku kaya macam dia lah, aku tahu aku nak buat apa kan, nak tolong anak orang susah mengaji, tolong fakir miskin, tolong ibu-ibu tunggal, tolong sekolah, tolong masjid, macam-macam. Tapi dia yang dapat, dia tak guna pun untuk dapat buat jadi bekalan untuk kehidupan akhirat dia. Sebaliknya Nabi kata wa huwa muqimun ala ma'asih, dia duk terus buat maksiat. Lagi senang dengan sebab kekayaan yang dia ada tu, dia nak buat apa hak dia teringin, dia nak buat tak mana, di mana, bila, pasal dia ada duit, ada harta. Kan Nabi kata, ketahuilah, itulah istidraj. Allah bagi dalam keadaan Allah meluat ke hamba tu, na'uzubillah. Allah bagi dalam keadaan Allah tak mendengar dah suara dia. Bila dapat, hamba tu pun sengat, tak minta dah. Dia kata Allah sayang kat dia, duk minta dapat, minta dapat. Dia perasan kata Allah sayang, sebenarnya Allah meluat kepada dia. Dia duk terus dengan dosa, duk asyik dengan dunia ni kalut, dah dapat tak cukup. Tu tabiat yang Nabi sebut ada pada manusia. Dah dapat kekayaan satu lembah, dia nak bagi jadi dua lembah, bagi tambah lagi kekayaan. Tak ada, pokok lah, cukup lah, tangkap ni sudah, payah ni. Ada. Macam cerita Piramli tu lah, satu untuk kau, satu untuk aku. Leleh balik kat dia banyak. Kan? Jadi tak mungkin tuan-tuan dunia ni akan adil dengan manusia. Orang yang duduk di dunia ni, yang saling berebut dunia ni, tak akan adil sesama mereka. Tak ada. Pasal apa? Semua buat, semua hati ni pakat nak benda tu, tak puas dengan apa yang ada. Bila dapat, nak tambah lagi, nak tambah lagi. Kuih hanyut lah. Tak ada sempat, tak ada masa nak duduk dengan Allah, nak beramai, tak ada. Tapi dalam hatinya hanya Allah Ta'ala saja tahu. Takut mati mengejut, takut dosa tak terampun, macam-macam. Takut kezaliman yang buat ke orang, tak dapat kemaafan lagi ni. Akhirnya mereka hanyut nak tinggal maksiat. Macam duk dan lumpuk yang duk sedut. Lumpuk sedut tu kalau masuk tak keluar dah, payah. Akhirnya mereka dicabut nyawa dalam keadaan mereka tak bersedia pun untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat mati sekalian, tadi kita mula baca Wi'id Sakran. Tuan-tuan, Imam Ali bin Abu Bakar bin Abdul Rahman As-Saqaf yang digelar dengan As-Sakran, wali besar tuan-tuan, bukan sebarangan orang. Jadi dia sebut, tadi saya duduk tengok balik, saya suka tengok Facebook, ada Facebook yang jenis wali-wali amalan-amalan, banyakkan jenisnya ni di Indonesia kan, yang pondok-pondok kiai-kiai, anak namuk kiai buat cerita kiai-kiai wali-wali apa semua. Tadi bila kita nak mula baca Wi'id Sakran, saya pun cari balik hak saya simpan berkaitan dengan Wi'id Sakran ataupun Wi'id Ali bin Abdul Rahman bin Abu Bakar bin Muhammad Al-Saqaf. Jadi antara yang pernah disebutkan, amalan yang disebutkan oleh Ali bin Abu Bakar bin Abdul Rahman Al-Saqaf ni, ialah siapa-siapa yang rezeki dia sangkut dan ataupun dia bagi hutang ke orang, orang tak mau nak bayar, payah, ataupun dia berhadapi masalah dengan orang,
orang buat zalim kat dia, duk kena dia, duk zalim tekan dia, ada satu doa. Tapi doa ni saya sebut dululah tuan-tuan, nanti moga-moga berkesempatan untuk kita tulis dan kita edak insya-Allah. Doa dia ringkas je. Allahumma inni maghlubun fantasir warham qalbin munkasir. Ya Allah, tolonglah aku dah kalah ni, maka bantulah, berilah kemenangan kepada aku. Hati dan rahmatilah aku, hatiku dah hancur dah ni ya Allah. Mengadu ke Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, zikir ni digunakan oleh orang soleh, terutama bila berdepan dengan masalah dengan orang, tak kiralah dengan hutang, dengan kezaliman orang, masalah yang tak selesai. Jadi dengan orang yang berpaut hati dengan Allah Ta'ala, dia akan menggunakan doa-doa. Kalau dengan hati dia sendiri mungkin tak sampai, maka ditumpang doa dan wirid orang soleh. Moga-moga Allah Ta'ala kurniakan kekuatan dan makbulkan doa. Orang segini, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, tak kisah tuan-tuan dengan ke dunia. Bukanlah maksud mereka menolak dunia, kerana sahabat-sahabat Nabi pun ramai yang kaya, tapi kekayaan itu mereka gunakan untuk dapat lot, dapat habuan di akhirat. Bukankah Sayyidina Abdul Rahman bin Auf, Sayyidina Osman bin Auf, Sayyidina Osman bin Affan ni orang kaya yang dijamin syurga, antaranya disebabkan dengan harta yang mereka miliki, yang kebaikannya mengalir sampai sekarang. Macam Sayyidina Osman tu, ada hotel nama dia sekarang, ada ladang kelapa sekarang, ladang kurma yang kekal sampai sekarang nama dia. Dan semua hasil daripada hotel, daripada ladang-ladang tu wakaf atas nama Sayyidina Osman bin Affan. Masya Allah. Muslimin muslimat mati sekalian. Ayat yang keempat, Allah Ta'ala menyebut, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ, dan tiada kami suruh daripada seorang pesuruhan jadi rasul itu melainkan dengan lidah lurah, yang bahasa kaumnya, supaya menyata ia bagi mereka itu barang yang disuruh kerja dan disuruh tinggal. Maka ketika itu fayudillullahu man yasha, maka menyesat Allah mereka yang dikehendaki dan menghidayah mereka yang dikehendaki. Wa huwal azizul hakim, dan dialah Tuhan yang amat kekerasan pada miliknya, lagi amat hakim pada perbuatannya. Tidaklah kami utuskan seorang rasul itu melainkan dengan bahasa kaumnya, untuk dia menjelaskan kepada mereka. Maksudnya, Nabi yang diutuskan kepada satu kaum ialah di kalangan mereka sendiri, yang bercakap menggunakan bahasa mereka sendiri. Nabi Muhammad dibangkitkan di tengah orang Arab. Baginda daripada keturunan Arab boleh bercakap bahasa Arab, orang sekeliling pun bercakap bahasa Arab. Jadi mudahlah untuk menyampaikan apa yang Allah perintah, sama ada suruhan ataupun tegahan. Nabi-nabi sebelum baginda di kalangan Bani Israel, mereka ada bahasa mereka, bahasa Hebrew, bahasa Ibrani. Nabi Ismail, Nabi Isa, Nabi Musa, apa semua tu keturunan Bani Israel. Nabi yang paling banyak Allah utuskan adalah di kalangan Bani Israel. Mereka menggunakan bahasa kaum mereka. Pasal apa? Pasal senanglah nak cerita apa yang Allah perintahkan. Kalau hantar Nabi yang bukan Arab, dia zaman Nabi Muhammad diutuskan guna bahasa lain, bahasa Hebrew. Orang Arab mana faham bahasa Ibrani, bahasa orang Yahudi tu. Jadi dihantar menggunakan bahasa kaum masing-masing. Jadi ini hikmah kan, supaya mudah difahami kan, mudah untuk difahami. Orang bukan Arab, tuan-tuan, macam kita, orang bukan Arab mai pendakwah sampai kat kita ni, mai walaupun atas nama pedagang, tapi mereka boleh berbahasa ataupun mereka ada juruna penterjemah untuk menyampaikan seruan dakwah. Ada tuan-tuan, ada tulah ni sepupu Tok Wan,
sepupu Tok Wan Jidin. Orang panggil Tok Wee janggut merah. Ada masuk TV3. Saya pun tak tahu masuk TV. Rumah pun lama dah TV, tak ada rosak, tak buka, tak apa baik. Jadi baru ni ada sepupu ayah Jopo, Haji Zabi duduk Pantai Remeh, dia hantar. Saya pun tak tahu, kata ayah dia Tok Wee janggut merah ni pernah dulu dalam jejak Rasul semua masuk. Saya pun tengok Tok Wee ataupun Haji Nawi, orang panggil Tok Wee janggut merah, Tok Guru kepada 5 Sultan Perak, antara pengasas sekolah Idrisiyah. Tok Wee janggut merah ni, dia tengok sama dia dengar orang bercakap, orang tu bercakap bahasa apa, bahasa Cina, dia dengar satgi dia boleh bercakap dan faham bacaan dia. Dia boleh Urdu, dia boleh bahasa Aceh, disebutkan lebih daripada 5 bahasa dia boleh. Dia boleh tengok, dia boleh dengar orang cakap, lepas tu dia boleh bercakap. Tapi diakuilah kewaliannya. Jepun tangkap, bulan guni lempak duk, tengok-tengok duk rumah kasih. Kan? Tak berani, Jepun pun tak berani lepas tu. Jadi ada orang macam itu. Zaman Nabi nak hantar tuan-tuan duta baginda untuk bawa surat baginda. Nabi mula hantar surat kepada Raja Rum, Parsi, pembesar negara luar Madinah ni lepas daripada perjanjian Hudaibiyah. Perjanjian Hudaibiyah pada tahun ke-6 Hijrah. Lepas daripada tu, mengikut riwayat pada tahun ke-7 Hijrah, Nabi mula tulis surat, suruh sahabat antaranya Sayyidina Ali tulis surat yang isi kandungannya. Nabi habaq ayat apa nak tulis, dia punya ayat dalam surat itu, dan dihantar. Nak hantar pergi ke Rum, maka sahabat yang akan dihantar sebagai duta wakil kepada Nabi diminta belajar bahasa Rum. Nak hantar pergi ke Parsi, ada sahabat yang ditugaskan untuk belajar bahasa Parsi. Nak hantar pergi negeri lain, tuan-tuan, disebutkan sahabat-sahabat macam Sayyidina Zaid bin Sabit, anak muda belasan tahun, yang tuan-tuan dia belajar bahasa Bani Israel, bahasa Hebrew Ibrani ni, hanya ambil masa belasan hari, dalam 11 hari lebih kurang macam tu. Dia boleh faham apa yang dicakap kepada dia, dia boleh tulis, dia boleh baca. Ni sahabat-sahabat. Nabi hantar duta untuk bawa surat, di mana surat baginda tu ajak raja-raja ni untuk terima Islam, beriman dengan dakwah baginda Nabi SAW. Bahasa ni penting, kan penting. Kalau anak tuan-tuan mengaji bahagian akademik, bagi boleh bahasa orang putih dia elok lah. Kalau mengaji bahasa Arab, bahasa Arab paling korang dia boleh faham, walaupun nak cakap, dengar faham lain, nak cakap lain, tuan-tuan, lain. Jadi kaedah-kaedah kena mengaji zaman ni keperluan, tuan-tuan, keperluan. Jangan orang boleh bahasa Arab dia hina orang bercakap hak boleh orang putih, ataupun dia rasa rendah diri dia tak boleh orang putih. Jangan. Hak boleh cakap orang putih tak boleh cakap Arab. Hak boleh cakap Arab, hak faham bahasa Arab, dia dengar Quran, dia baca Quran, kelebihan dia boleh faham apa yang dia baca, kelebihan. Jangan hak yang boleh orang putih dia rasa kemas, lepas itu dia pandang lekeh kepada orang tak reti orang putih. Jangan. Ni keperluan, belajarlah, tak ada masalah, kan, tak ada masalah. Itu semua rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahasa-bahasa dunia ni bukan ada satu dua, beribu bahasa. Kalau di Indonesia sendiri pun, Indonesia sampai kelar mereka tak terima, tuan-tuan, bahasa rasmi mereka bahasa Melayu. Pasal apa tak terima bahasa Melayu sebagai rasmi, walaupun bercakap tu Cina ke India ke cakap bahasa Melayu? Pasal nak jaga hati, tuan-tuan, kabilah ataupun puak-puak kaum-kaum yang ada di Indonesia ni macam-macam, ribu jenis lahjah ataupun bahasa yang ada di Indonesia, macam-macam. Jadi lidah ni Allah Ta'ala bagi jadi, Masya Allah, boleh bercakap. Kita kalau fikir dengarkan, macam mana kawan tu boleh bercakap dengan bahasa dia, dia faham, dia boleh bercakap. Macam itulah orang akan pelik dengan kita, kan? Macam mana boleh bercakap Melayu, tapi orang duk sebut bahasa antara yang paling mudah belajar dan faham ni bahasa Melayu. Orang Melayu pergi duduk Mekah, Arab boleh, Mekah orang boleh Melayu. Dia tak boleh Melayu, tak boleh Arab pun. Orang Malaysia pergi mengaji Mesir, Arab Mesir boleh Melayu, dia tak pernah boleh Arab. Sama Arab ni diakui, tuan-tuan, oleh dunia
bahasa yang paling kaya. Dia punya perbandaran paling kaya. Nak orang putih tak banyak benar berapa ratus dia punya asal tu. Orang Arab ni tuan-tuan kalau tak salah 12,000 dia punya apa ni perkataan, sumber perkataan tu. Dia akui bukan senang dalam bab mengaji bahasa Arab ni. Muslimin muslimat, bahasa orang pun kita tak faham lagi kan. Kadang-kadang Melayu sama Melayu pun tak apa nak faham. Melayu Kelantan dengan Kedah jumpa, dia kata apa lah, tertukar tuan-tuan. Demo apa kawai hamba apa semua tertukar. Tu tak cerita bahasa di istana lagi, macam Mahu Ustaz Izan tertukar beta dengan parti kan. Kita tak sembang dengan Sultan, tiba-tiba boleh sembang. Nah, mana nak atok lagi ayat istana beza. Lepas tu Tok Besar hang aku masuk-masuk nak sembang. Patik dengan beta apa semua ni. Leh hak kita patut sebut patik jadi beta. Orang contoh Ustaz Izan tu. Jadi Tuanku Sultan tu gelak tu, tapi dia tak ambil kisah. Tak biasa kita tambah orang lok-lak pula lagi tuan-tuan. Mana nak boleh atok ayat. Tu cerita bahasa orang, bahasa menatang. Ada orang boleh faham. Macam hak saya sebut Tok Wi janggut merah tu, tengah mengajar kat anak murid, tiba-tiba dia ucap Alhamdulillah. Anak murid tanya pasal apa? Tok Guru sebut Alhamdulillah. Dia kata isteri dia selamat melahirkan anak lelaki. Tok Guru tahu mana? Tok Wi ni mengajak naik gerek tuan-tuan. Dia mengajak ni kata perak, satu perak naik gerek. Karamah dia lah. Tepat dia nak pergi tu sampai cepat dengan naik gerek dia. Gerek dia sampai kelar 2 hari. Tuan-tuan, bila dia anak murid tanya, anak murid ni tuan-tuan mengaji ni sultan kan, apa ni masjid Bukit Candan tu, sultan mengaji kat dia, membesar. Bila dia habaq kata dia dapat anak lelaki, tahu mana tadi burung hak mai hinggap tadi, hak bunyi tu rupanya mai habaq kat dia, kata bini dah selamat melahirkan anak lelaki. Macam apa Allahumma Muhammad. Tok Guru Haji Syafie Lusur. Tok Guru Syafie Lusur ni saya ingat kot adik Tok Nik, rupanya abang Tok Nik. Tok Haji Syafie Lusur Terengganu, dia duduk mengajar di Lusung Terengganu mengajar. Tiba-tiba dia kata Tok Kenali baru meninggal. Anak murid tanya macam mana? Tok Guru tahu Terengganu dengan Kelantan bukan dekat pun. Dia kata tu burung abang kata Tok Kenali baru meninggal. Rupa-rupa betul bahasa tuan-tuan. Nabi Sulaiman faham bahasa. Saya pernah sebut pada muslimat apa yang Imam Asy-Syafi'i tegaskan. Semua mukjizat para anbiya ni ada kat Nabi Muhammad, terkumpul pada diri Nabi Muhammad. Dan apa yang terkumpul pada diri Nabi Muhammad daripada mukjizat tu Allah agihkan kepada umat Nabi Muhammad yang terpilih, yang kita kenali sebagai wali-wali dia. Daripada dapat tu, dan kita sebut sebagai karamah, kekeramat, kelebihan-kelebihan yang Allah bagi. Sampai ada yang boleh hidupkan orang yang dibakar tak terbakar, macam-macam lah, berjalan dengan cepat dan sebagainya. Tadi duduk tengok balik apa yang saya simpan tentang penyusun Wirid Sakran tu tuan-tuan. Habib Ali bin Abu Bakar Saqaf ni antara orang yang karamahnya tuan-tuan jenis pergi ke Mekah ni sekelip mata. Orang pernah tanya kepada Habib Ali Habsyi, penyusun qasidah ataupun maulid Sintud Durrah, antara ulama besar juga di Yaman, Sintud Durrah. Dia kata tubuh kita ni terikat dengan dunia, dengan alam ni. Ruh kita, kalaulah ruh kita tu tak terikat dengan dunia, maksudnya ruh kita ni ruh yang tak terikat, tak cinta, tak ada nak teringin ke dunia dengan Allah Ta'ala. Ruh tu ringan pasal apa? Pasal tak ada bebanan dosa. Kita ni jadi berat ni pasal apa? Payah sangat ni pasal apa? Pasal dosa. Ruh yang bersih dengan sebab tidak ada dosa, dia laju menyebabkan badan tu boleh ikut. Macam kisah yang kita pernah sebut, Imam As-Suyuti, dia pada Mesir pergi ke Mekah, langkah dalam 27 langkah. Cerita Tok Kenali balik daripada Mekah
buat balik tuan-tuan tunjuk kat tubuh dia buah durian ke apa. Tu cerita-cerita karamah wali yang dunia mereka ni tak ada sempadan tuan-tuan, tak ada sempadan. Cerita wali-wali Melayu banyak tuan-tuan, banyak macam tu, tak ada masalah, tak ada cerita, tak ada benda pelik pun bagi mereka. Jadi semua kemuliaan yang Allah bagi, mukjizat kepada Nabi Muhammad itu Allah agih kepada para wali Allah di kalangan umat Nabi Muhammad disebut dengan karamah. Mereka kenal, bahkan bahasa tuan-tuan, pokok-pokok ni berzikir pun mereka boleh dengar. Mereka boleh dengar muslim-muslimat. Kita tak dengar kan? Kita tak dengar. Tu yang kita cantai ikut dan kan, potong ikut dan. Tu kenali kaki dia tuan-tuan, dekat Pulali tu ulat makan. Dia biar. Dia kata hamba Allah, rezeki dia di kaki aku. Kita tak sampai maqam tu tuan-tuan. Pasal apa? Kita demam sikit ya. Allah, kita mengeluh tu tak nak cerita kan, kita duk petikai, sakit perut kita petikai. Tok kenali mandi di telaga, tiba-tiba ulat hak duk dalam kaki, hak duk dalam lubang kaki dia tu jatuh layak. Panggil anak murid dia, mat panggil. Turun cari kat hamba Allah tu. Cari ulat tu. Nak buat apa? Kan kalau kita alhamdulillah lah keluar kan. Rupanya cari untuk buh balik tempat tu. Di lubang di kaki dia. Pasal apa? Rezeki dia di kaki dia. Tempat cari rezeki di kaki tu kendali. Kita baca kisah Imam Syafi'i yang kena buasir. Imam Syafi'i berdoa, ya Allah, kalau ni tanda rahmat, tanda mu redha kepada aku dengan penyakit ni, mu tambahlah untuk aku. Kita Allah, alhamdulillah Allah kasih kat aku. Tu yang lega cepat. Beza tuan-tuan kita dengan mereka. Jadi kurniaan-kurniaan ni pun berbeza dengan kedudukan seorang hamba di sisi Allah. Lidah Allah Ta'ala bagi tuan-tuan, ada lidah. Ni Palestin, sahabat-sahabat kita di Gaza tuan-tuan diserang ketika mereka duduk dalam Masjid Al-Aqsa, masjid apa ni di Palestin tu, berdarah, dipukul, dihentak dengan senapan dan sebagainya. Tiap-tiap hari tuan-tuan di Gaza ni dibunuh, orang Islam dibunuh. Kampung tuan-tuan ditebarak, diratakan. Pokok-pokok zaitun yang ratusan tahun tuan-tuan diratakan, ditebang, ditolak macam tu je. Pasal apa? Pasal Yahudi nak buat penempatan untuk kaum mereka. Jadi mereka hadapi ujian tiap-tiap hari, tiap masa. Ada penyusun apa ni nasyid di Gaza dulu, saya tak ingat nama. Waktu duduk ngaji Mesir dulu, nasyid dia ni kami pelajar-pelajar Malaysia ni duduk dengar itulah. Kan tak ada muzik apa, tapi semangat. Apa nama, Abu apa saya tak ingat. Dia yang akhirnya ditangkap oleh Israel. Apa hukuman yang Israel kena selain daripada penjarakan dia, dipekat lidah dia. Tak mau bagi dia menasyid dah. Dia susun nasyid, dia nasyid yang dia alunkan itu menaikkan semangat untuk orang berjihad. Bukan tu susunnya, dia nasyid. Subhanallah. Dia tak berhenti walaupun dia tak boleh menasyid dah, tapi tuan-tuan, Allah Ta'ala bagi kepada dia untuk tulis buat apa? Rangkap-rangkap syair, puji dan naikkan semangat. Lidah. Kalau kita baca kisah, ada seorang, Allah SWT lupa nama. Tuan-tuan, laki ni dia ni Farazdak, nama dia Farazdak. Dia ni penyair yang baiklah Islam zaman dulu. Dia mai ke Madinah, ziarah Nabi. Di maqam Nabi tu dia duk syair puji Nabi. Ada seorang lelaki tengok dia, dengar apa yang dia duk puji Nabi. Laki tu lepas Farazdak ni selesai puji-puji Nabi, mai syair dia kata, jom ikut aku pergi rumah. Farazdak ni pun tak ada syak apa-apa, ikut. Tuan-tuan pergi sampai satu rumah, laki tu kata, aku meluat dengan orang yang duk puji-puji ni sahabat Nabi ni. Rupanya dia ni puak Syiah rasanya. Dia marah dan dia kerat lidah Farazdak ni. Kan? Dia tak mau bagi puji-puji dah. Farazdak ni puji Nabi, puji dua sahabat Nabi. Farazdak ni tuan-tuan balik dalam keadaan duk kesakitan, bawa lidah dia tu tuan-tuan dah terpotong. Mai ke makam Nabi balik. Kita tak boleh bayang lah tuan-tuan. Dulu zaman dulu bukan macam masjid lah ni, terbuka, terdedah, mana siapa-siapa pun boleh ziarah Nabi. Pi ke makam Nabi balik, mengadu kat Nabi. Dia dah puji Nabi, puji sahabat Nabi, tapi dia dapat balasan macam ni. Tuan-tuan, dalam keadaan sakit tu dia terlena. Cerita ni terkenal.
terlena. Dalam lena itulah dia mimpi Nabi mai kat dia. Nabi mai, Nabi macam pujuk dia, dan Nabi tolong letak balik lidah dia tu di tempat di lidah dia semula. Dia jaga-jaga tidur, lidah dia sambung balik. Lepas tu dia terus duk puji Nabi lagi sakan. Dia balik ke negeri dia, apa tahun dia mai pula, mai dan pergi ke ziarah Nabi. Dia duk puji dengan syair-syair dia. Ada seorang anak muda duk tengok dia. Anak muda ni lepas Farazdak ni selesai daripada puji Nabi, puji dua sahabat Nabi yang dimakamkan di tepi baginda, ajak jom pergi rumah saya. Dia pun tak syak wasangka apa, ikut. Jalan nak pergi rumah tu dia rasa macam pernah lalu orang ni. Duduk rasa pelik. Tiba-tiba sampai sungguh rumah hak dulu hak dia kena kat lidah tu ni. Jadi takut. Anak muda ni kata, jangan takut, aku tak akan apa-apa. Dia kata jom masuk rumah. Dia pun masuk dalam keadaan berhati-hati. Masuk tengok tuan-tuan, ada macam ada riwayat kata kerah duduk dalam sangkar. Ada riwayat kata babi. Dia kata mu ingat kan dulu mu pernah mari rumah ni? Dia kata ya. Dulu mu kena kerat lidah dengan seseorang, ya. Anak muda tu kata yang kerat lidah tu ayah saya. Ayah saya. Dan ni ayah saya tu duduk dalam sangkar tu. Allah ubah jadi binatang, kera ataupun babi. Saya nak minta supaya dimaafkan kesalahan ayah saya. Walaupun kesalahan ni sebenarnya kat Nabi, tapi anak ni minta maafkan dengan sebab dia potong lidah. Ayah dia potong lidah kawan ni. Dan dia pun maafkan, tak masalah. Dia kata ayah saya ni menderita lama. Lepas daripada perbuatan dia tu, Allah tukar jadi binatang ni. Dan mengikut riwayat tuan-tuan, cerita tu berakhir lepas daripada Farazdak tu berikan kemaafan, dan tak lama lepas dia tinggalkan rumah tu, binatang hak duduk sangkat tu pun mati. Mati. Mana tunggu tuan-tuan, menderita lama ni dalam keadaan hina akibat menghina sahabat Nabi yang duduk dimakamkan bersama dengan Nabi. Fa yudhillullahu man yasha wa yudhillullahu man yasha. Tuan-tuan, dalam kitab kita ada tertinggal wa yahdi man yasha. Kalau muslimat boleh ada Quran boleh tengok dan tambah dalam kitab kita. Pasal dalam kitab tafsir Nur Asani fa yudhillullahu man yasha, lepas tu wa yahdi man yasha tu tak ada. Tertinggal wa yahdi man yasha. Perlu tambah ataupun balik rumah tengok Quran, tambah fa yudhillullahu man yasha wa yahdi man yasha. Maka menyesat Allah mereka yang dikenaki dan menghidayah mereka yang dikenaki. Terjemahan ada tapi ayat tak ada. Allah lah yang menyesatkan siapa yang dia nak, dan dialah yang bagi hidayah kepada sesiapa yang dia nak. Tuan-tuan, hidayah milik Allah seperti mana kita maklumi, Nabi-Nabi diuji, isteri, anak-anak mereka tak ikut mereka. Nabi Nuh, cerita Nabi Lut dan Nabi-Nabi lain. Ada yang mak ayah menjadi penentang, adik-beradik terdekat yang disayangi menjadi penentang. Nabi diuji dengan Abu Talib. Walaupun Abu Talib tak halang dakwah Nabi, tapi dia tetap dengan pendirian agama nenek moyang dia. Allah Ta'ala lah yang bagi hidayah kepada siapa dan menyesatkan sesiapa yang dikenaki. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Engkau wahai Muhammad tak dapat memberikan hidayah kepada sesiapa yang kau suka, tapi Allah lah bagi hidayah kepada siapa yang kenaki. Kalaulah Nabi-Nabi boleh bagi hidayah kepada siapa yang dikenaki, tuan-tuan, tentulah tak ada rekod, tak ada sejarah keluarga terdekat Nabi itu ada yang menentang dakwah mereka. Kita baca di ayat yang pertama daripada surah Ibrahim ni, muka sebelah, biizni rabbihim, dengan izin Tuhan mereka.
Nabi-Nabi menyampaikan risalah Allah Ta'ala untuk keluarkan manusia daripada kezaliman, daripada kegelapan kepada cahaya, biizni rabbihim, dengan izin Tuhan mereka. Siang malam ni Nabi Nuh alaihi salam sebut, inni da'autu qaumi lailan wa nahara, aku dakwah kepada kaum aku siang dan malam ya Allah. Siang malam. Lama mana? 950 tahun. Kita baru 9 bulan. Cemuih dah. Tak nak cakap dah. 950 tahun. Banyak mana hak naik kapal dengan Nabi Nuh? Lah boleh kira. Tu dia. Tapi Allah tak menilai dari segi jumlah. Bahkan kalau kita berdakwah, kita ajak orang tak mengikut, habaq kat anak-anak kat kepala tak mengikut, nak buat macam mana? Tu Allah Ta'ala, tuan-tuan, yang tentukan. Hati ni milik Allah Ta'ala. Jadi Allah boleh menyesatkan siapa yang dia kenaki dan boleh bagi hidayah kepada siapa yang dia kenaki. Tuan-tuan, 2 hari ni viral dan internet satu dunia ni, cerita tu imam di Aljazair, di Algeria, kan, tengah main tarawih. Tengah main tarawih, kucing nak ragas di belakang dia, kan, atas bau dia. Apa nama? Nama hujung dia Mahsas. Nama syekh tu. Dia orang Algeria. Kemarin dapat anugerah daripada kerajaan Algeria. Viral satu dunia. Orang putih ni, orang Timur Kristian ni pakat kagum. Oh, Islam ni rupanya baik dengan binatang. Kan? Dia baru nak tahu. Yang suka dengan binatang tu nama kucing ni, Allah puji sungguhlah. Aku suka kat Islam dah macam ni. Tapi hidayah tak dapat. Kucing tu nak ragas, duduk atas bau. Dia pun pegang kucing, biar kucing duduk atas bau dia. Yang hebatnya gambar video tu. Video dalam masjid lah, di mihrab tu. Gambar bagian kucing tu cium dia, cium pipi dia. Hak tu yang bahaya. Kan? Kucing kalau dia tahu kucing dia dengan siapa dia boleh baik. Kan? Hak jenis main dekat kena penyepak, dia tak akan dekat kan, dia kena. Kalau baik ni dia main duk serendah. Kalau tahu hak jenis peroweh ni, dia tak berani. Ni dia ragas tengah semayang. Tak, kawan tu imam tu pun tak halau dia, biar dia, pegang dia dulu bagi duduk stabil. Kucing tu cium pula, gamak dia cium tu. Allah. Hak tu tuan-tuan, orang Kristian pakat, kira kata juta orang komen, dan sebahagian tu puji Islam. Puji, kata Islam ni rupanya agama rahmah, agama yang kasih sayang. Jadi moga-moga Allah Ta'ala kurnia. Kan kita duk kongsi sebelum ni, Allah bagi hidayah ni kadang-kadang kita masuk akal, kan, mustahil. Tu yang kata iman. Pak Sumit Bukit Tembaga kata, yang kata iman tu selagi mana duk boleh fikir dengan akal, tu bukan iman. Iman ni di luar daripada akal, tak boleh fikir, tuan-tuan. Kalau orang tu duk fikir Allah tu macam mana, dia duk fikir dengan akal dia, tu bukan iman. Beriman dengan Allah, benda Allah tu kita tak boleh fikir dengan akal kita. Lagi boleh duk fikir, kata Pak Sumit, tu bukan iman. Beriman dengan akhirat, tak boleh terbayang, kita tak boleh fikir, tuan-tuan. Cerita dalam kubur, cerita di mahsyar macam mana, walaupun orang duk buat replika kotak, kan, kotak gambaran duduk dalam kubur macam mana, lepas tak mayat, nak bagi kesiapan, tak masalah bagi saya tu, nak bergambar kata duduk sorang-sorang apa semua. Tapi sikit sangatlah yang boleh bayangkan, boleh gambarkan tu. Hak benda hak yang tak tergambar, main cerita binatang macam ular, main malaikat apa semua, hak tu kita tak boleh nak buat gambar, tak mampu. Jadi hidayah ni Allah bagi kadang-kadang pelik. Kita pernah kongsi dulu di Amerika, ada orang masuk Islam pasal selak dalam. Dia duk jadi kerja ni, kerja bagian cuci dobi lah kita kata. Kondo tu pelajak-pelajak daripada negara Arab, ada negara pelajak daripada Korea, Jepun, semua dah campur lah. pelajak universiti yang main daripada negara macam-macam. Ada yang main daripada negara Arab, hak Islam ni. Dia duk kutip pakaian budak-budak ni, pergi basuh, lepas tu hantar apa semua, lipat elok, serikau semua. Sampailah satu hari bila dia pergi hantar pakaian kepada pelajar Arab Muslim ni, dia kata, aku nak tanya lama dah benda ni, kan? Pasal aku duk tengok hampa ni beza dengan kawan-kawan main daripada negara lain. Jadi beza tak mana? Dia apa? Dia kata bila nak cuci tu, dia kata dia boleh tengok beza seluar dalam hampa dengan kawan-kawan lain. Kawan-kawan lain yang main daripada negara Jepun, Korea apa semua ni, bertang dengan
contoh ayat mazi ataupun ayat mani. Hampa ni keluar ayat sependa hampa solat dalam hampa macam tak aduh cuci, bersih elok nampaknya pada zahir. Jadi dia duk perhati benda tu, sampailah benda tu dia tanya kat pelajar Arab ni. Dia kata, pelajar tu kata, kami orang Islam, agama Islam ni pentingkan kebersihan, kami tak kena jaga hati kami, tak boleh fikir benda-benda yang tak boleh dan tak halal apa semua. Islam tu apa? Jadi terbuka. Jadi pelajar ni pun cerita dengan hikmah, akhirnya masuk Islam. Kok tu makcik tu hak yang duk kutip pakai turun cuci apa semua ni masuk Islam. Orang yang buat cerita tulis sebabkan cerita ni tuan-tuan, dia tulis tu masuk Islam kerana solat dalam. Kita pun baca sakan ni kan. Rupa-rupa betul sungguh. Dia tengok beza solat dalam antara pemuda Islam dengan hak bukan Islam. Masya-Allah. Masuk Islam pasal apa? Pasal peristiwa WTC runtuh, kena langgak dengan kapal terbang dulu 2000 apa tadi? 2004 ke apa? Masuk Islam. Pasal apa? Pasal bila jumpa di Arafah, hampa ni masuk Islam ke mana? Masuk Islam pasal George Bush. George Bush ni bukan presiden mereka kan dulu, Kristian kuat ni. Kami ni anak muda yang tak peduli dengan agama. Kristian pun kami tak peduli. Kami cerita dengan muzik, cerita dengan minum, cerita dengan seronok ya. Kelab di tempat kami disko je. Tak ada peduli walaupun kami kata kami Kristian. Tapi bila WTC kena langgak dengan kapal terbang, mati ramai, runtuh bangunan tu, duk dengar di TV negara kami dan sahabat duk tuduh orang Arab, orang Islam, orang Arab, orang Islam. Islam ni nak apa? Mereka pun cari dalam internet. Islam ni agama. Tuan-tuan, macam kita pernah berkongsi di Amerika tuan-tuan khususnya, dan di United Kingdom, lepas dia WTC tu runtuh dan anak-anak tu, fakulti yang menawarkan bahasa Arab tuan-tuan di negara sana tu dapat sambutan. Ramai orang-orang pakat nak belajar bahasa Arab, nak kenal agama Islam. Kami kaji tu, Islam. Kaji lagi mendalam, Islam ni cantik ni agama ni. Akhirnya masuk Islam. Bila orang tanya, dia pun jawab, kami ni masuk Islam pasal George Bush. Pasal presiden waktu tu George Bush ni, dia duk cakap, duk entam orang Islam. Islam dah punya kerja apa semua. Jadi kami duk cari Islam tu apa dia. Macam-macam tuan-tuan, benda-benda yang tak masuk akal. Tapi bila hidayah nak sampai, Allah Subhanahu Wa Taala putuskan hamba tu nak kena kembali kepada dia. Tak ada siapa yang boleh halang muslimin muslimat mati sekalian. Dan Allah bagi hidayah kepada siapa yang dikehendaki. Wa yudhillullahu man yasha. Allah sesatkan sesiapa yang dikehendaki, dan Allah bagi hidayah kepada siapa yang dikehendaki. Semua milik Allah. Sebab itulah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha sebut, antara doa Nabi yang selalu Nabi doa, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku atas agamamu. Jadi pasal apa hati ni berbolak-balik kan? Kalbu, tuan-tuan, kalbu ni maksudnya berbolak, tak duduk tetap. Sat okey, sat tak okey, sat elok, sat tak elok. Jadi Allah yang berada di tangan dia. Hati-hati kita ni, kita mohonlah supaya ditetapkan hati kita dengan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin muslimat, wa huwal azizul hakim. Dialah Tuhan yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Kisah Nabi Musa alaihi salam. Pagi ni Ustaz Muhtasni tak dapat hadir Ramadan, dia tak keluar kuliah di luar. Jadi kita pun tak cari ganti. Dan saya nak umum siap-siap, takut lupa. Minggu lepas saya sebut kuliah terakhir kita ni Jumaat terakhir 21 bulan. Kita buat tulisan dalam mesyuarat, terakhir kuliah Ramadan ni Jumaat minggu depan. Takut pasal hari Sabtu, kali ikut tu hari Sabtu katanya raya. Takut jadi macam terlepas, duk kata raya lusa, tengok umum raya esok. Kelang kelibut habis, kedai habis barang, ayam tak nak beli, dah tak mau jadi macam tu. Jadi bahaya macam tu. Jadi kita buat keputusan minggu depan kelas kuliah bulan Ramadan
Tuan-tuan, saya pun sebut minggu lepas mai. Kena mai minggu depan, kena mai. Jadi terakhir Ramadan. Kalau 21 tu masih tak raya, kuliah tak ada jugalah. Kita kira cuti lah. Kalau kata raya, memang tak buat dah. Kisah Nabi Musa, ayat yang kelima. Saya suruh mai tu pasal kami nak bagi kuih raya. Tapi jangan hamak kat orang. Jenuh kami nak sini. Mai hari ni. Nak bagi kuih raya. Kalau habang tak pernah mai pun mai jenuh. Lepas tu duk marah kat saya. Kata nak bagi tak bagi. Dan nak bagi kepada muslim-muslimat yang duk mai. Laki ni berapa? 2, 4, 6 orang, 7. Tengok minggu depan jadi 20. Ni terlalu lari bajet lah. Ayat yang kelima, Allah Ta'ala berfirman, walaqad arsalna Musa biayatina walaqad arsalna Musa biayatina an akhrij qaumaka minaz zulumati ilan nur wa zakkirhum bi ayyamillah inna fi dhalika laayatin likulli sabbarin syakur. Walaqad arsalna Musa biayatina, dan sungguh telah kami jadi Musa itu pesuruhan dengan membawa mukjizat kami yang 9. Dan kami kata kepadanya, ya Musa, an akhrij qaumaka minaz zulumati ilan nur, bahawa keluar olehmu akan kaum engkau Bani Israel itu dari zulmah, dari kegelapan kufur kepada nur iman. Wa zakkirhum bi ayyamillah, dan peringat akan mereka itu dengan banyak nikmat Allah atas mereka itu, dengan lepas mereka itu daripada azab Fir'aun, dan lepas daripada karam laut Khalzum, dan karam Fir'aun padanya, dan turun man dan salwa, dan taubat daripada sembah ajal ni anak lembu dan lainnya. Inna fi dhalika laayatin likulli sabbarin syakur, bahwasanya pada demikian itu, mengingat itu, beberapa ayat tanda kebaikan bagi tiap-tiap orang yang banyak sabar atas taat, lagi banyak syukur atas nikmat. Muslimin muslimat mati sekalian, Allah Subhanahu wa taala sebut dalam kisah dalam surah Nabi Ibrahim ini, kisah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa berketurunan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi keturunan Nabi Musa ni, dia juga Bani Israel, naik sampai ke Nabi Yaqub, daripada keturunan Nabi Ishaq alaihissalam. Nabi Ishaq anak Nabi Ibrahim daripada isteri pertama, iaitu Sarah. Nabi Musa adalah Nabi yang paling banyak disebut namanya di dalam Al-Quran, sebanyak 136 kali. 136 kali, paling banyak. Dan kisah Nabi paling banyak Al-Quran, kisah dia. Sesuailah Allah Ta'ala hidangkan kepada kita tentang kisah Bani Israel yang banyak songeh dia. Macam-macam dia perbuat kepada Nabi-Nabi mereka. Orang Yahudi konon-kononnya mereka kata, kami ni paling mulia sekali, Pasal Nabi banyak diutuskan di kalangan kami, maka kamilah bangsa paling mulia sekali. Ulama Islam kata itu bukan bentuk kemuliaan, kan? Allah hantar banyak Nabi di kalangan hamba tu pasal hampa jahat dah tu, kan? Boleh kalau duduk satu kawasan ramai tu, tunjuk kata kawasan tu tak elok, macam-macam duk ada kawasan tu. Kalau kawasan tu tak ada masalah, polis seorang pun okey dah. Tapi pasal hampa tu jahat, jadi Nabi-Nabi ni banyak diutuskan di kalangan hampa.
Mereka bunuh, macam-macam yang mereka buat. Jadi semua tu Allah Ta'ala hidangkan kepada kita. Tujuannya apa? Laqad kana fi qasasihim ibratul li ulil albab. Sesungguhnya dalam kisah mereka itu ada pengajaran untuk orang-orang yang ada akal. Walaupun kisah Nabi Musa dan Bani Israel, tapi dia jadi panduan kepada kita umat Nabi Muhammad SAW. Kan Nabi Musa, dengan cadangan Nabi Musa lah, berdasarkan pengalaman dia, kan Nabi turun daripada jumpa dengan Allah Ta'ala, tuan-tuan, turun tu jumpa Nabi Musa balik di langit yang keenam. Apa Nabi Musa tanya apa yang dapat. Allah bagi apa? 50 waktu sembahyang. Nabi Musa kata pengalaman dia dengan Bani Israel, mereka tu dengan panjang umur, dengan gagah perkasa, mereka pun tak mampu. Mintalah korang daripada Allah Ta'ala. Nabi Muhammad naik semula. Tuan-tuan, Nabi Muhammad ni mulia terang mana? Kalau Nabi Musa, Allah kata faqna na'lak. Bila Nabi Musa jumpa Allah kali pertama, sembang di Wadil Muqaddas Tua, wadi suci yang bernama Tua, tuan-tuan, di dekat dengan Sekentrin tu. Bila dia bawa balik isteri dia, anak Nabi Shu'aib daripada Madian nak balik semula ke Mesir. Tengah jalan tu nampak api, dia pun tinggal isteri dia nak pi untuk dapatkan api tu. Rupa-rupanya dia nak boleh sembang kali pertama dengan Allah. Allah perintahkan Nabi Musa untuk tanggalkan sepatu dia, kasut dia. Tapi Nabi Muhammad SAW bila jumpa dengan Allah, Allah tak suruh buang pun, tak suruh tanggal pun sepatu Nabi. Bahkan mulianya Nabi Muhammad, bila mana Jibril alaihissalam kata kat Nabi, sampai tani je, dia sampai tani je boleh pergi. Pasal mengikut riwayat bahawa hijab antara Jibril dengan Allah ni ada 70,000 hijab. Hijab yang paling hujung, paling jauh dengan Allah Ta'ala ni, hak mula-mula sekali, Jibril kata kalau dia langgar masuk hak hijab mula-mula sekali pun, dia akan hangus dah. Tapi Nabi Muhammad boleh pi macam tu je, dengan sepatu tak buang, pakai apa pun tak buang, balik macam tu juga, tak ada kesan apa pun kat Nabi. Bahkan mengikut ulama-ulama tasawuf, tuan-tuan, Nabi Musa ni pasal apa dia duk suruh Nabi Muhammad naik turun ni? Awak tak jalan terus, minta korang terus tinggal 5? Tak. Rupanya kata ulama tasawuf, tiap kali Nabi Muhammad naik jumpa Allah minta kurangkan jumlah sembahyang tu, Nabi Musa alaihissalam dia melihat, orang kata istilah ni orang panggil aura yang ada pada Nabi itu bertambah hebat, tuan-tuan. Kedudukan Nabi ni bertambah tinggi. Dia tumpak, dia nak menumpang. Macam kita lah duduk dengan orang salih, kita akan rasa lain, semangat nak buat ibadat, nak perbetul diri, kita rasa ada aura, tumpak aura orang-orang soleh tu. Bayangkan Nabi Muhammad, lagi dahsyatlah auranya. Bertemu dengan Allah Ta'ala pula, lagilah sakan. Nabi Musa ni, kalau kita baca kitab macam Mustika Hadis dan sebagainya, Nabi Musa pernah petikai Nabi Adam alaihissalam. Kalau wahai Adam tak makan buah tu, tak kacau lah kita duduk terus dalam syurga. Nabi Musa ni apa dia cakap? Dia komen kat Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam kata, Musa, mu tak tahu kah Allah dah tetapkan, dah takdirkan sebelum kejadian tu 40 tahun dah ditentukan peristiwa tu akan berlaku. Hanya nak komen aku lah. Jadi tu semua Allah atur. Nabi Musa ni kami utuskan, kata Allah, dengan tanda-tanda bukti-bukti kami. Apa dia? Dalam kitab kita ni sebut 9. 9 tu apa? Tuan-tuan, ada khilaf di kalangan ulama yang kata mukjizat 9 tu apa dia? Tuan-tuan, yang antaranya ialah tongkat Nabi Musa alaihissalam bertukar jadi ulang. Yang kedua, mukjizat Nabi Musa, tangan baginda bercahaya, bersinar, orang nampak bercahaya. Yang ketiga, air akan mencup keluar daripada batu yang pejam setelah dipukul dengan tongkat baginda. Wallahu alam, saya pernah pergi tengok batu ni di Jordan, tuan-tuan. Yang keempat, laut terbelah dengan pukulan tongkat Nabi Musa alaihissalam. Yang kelima, Allah anugerahkan kepada Nabi Musa Taurat, kitab Taurat.
yang turun juga pada bulan Ramadan. Yang keenam, Nabi Musa alaihissalam selamat ketika mana berada dalam peti. Berada dalam peti. Bahkan mengikut riwayat tuan-tuan, punca yang pertama Nabi Musa ni boleh duduk dalam istana Fir'aun ni pasal puteri kepada Fir'aun ni bila dia pegang kotak yang ada ada Nabi Musa tu daripada sungai tu, turun penyakit. Saya nak duk cari penyakit belang. Apa ni penyakit belang, tuan-tuan? Satu penyakit yang tak ada ubat ketika tu. Bila dia pegang peti yang ada Nabi Musa, kecil lagi masa tu baru lahir, hilang penyakit dia, yang menyebabkan diambil dan dibesarkan dalam istana Fir'aun. Yang ketujuh, tuan-tuan, bagaimana Nabi Musa alaihissalam dengan mukjizatnya, Fir'aun dan kaum dia itu kena, tuan-tuan, hukuman daripada Allah dengan angin taufan, dengan banjir, dengan belalang banyak, dengan darah keluar macam-macam. Yang ke-8, harta benda Fir'aun dan makanan jadi batu habis. Yang ke-9, tenggelam Korun dan juga harta dia, yang dikenali ni dengan tasik laut mati yang ada di Jordan, di Israel. Ada yang menyebut antara 9 tu ialah tadi ni sembuh penyakit anak kepada Fir'aun. Ada yang menyebut 9 tu juga adalah bercakap dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan sebab tu Nabi Musa dikelak dengan kalimullah, yang boleh bercakap dengan Allah Taala. 9 mukjizat Allah kurniakan kepada Nabi Musa. Nabi Musa Allah pernah perlihatkan kepada baginda umat Nabi-Nabi. Bila tengok, tuan-tuan, satu umat yang ramai sungguh besar jumlah dia, Nabi Musa duk sangka kata tu umat dia. Tak, Allah kata tu umat Nabi Muhammad. Mula Nabi Musa minta tu jadi umat dia. Tak, Allah kata tu umat Nabi Muhammad. Tuan-tuan, kelebihan yang ada pada kita umat Nabi Muhammad ni, Nabi Musa minta sama nak dapat. Dan mengikut riwayat, tuan-tuan, Nabi Musa minta supaya dia dapat sama anugerah macam yang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat. Nabi Musa, an akhrij qaumaka minaz zulumati ila nur, untuk supaya kau keluarkan kaummu daripada kegelapan, yakni kekufuran, kepada cahaya, kepada iman. Seperti mana ayat pertama yang kita baca, Allah turunkan Al-Quran, kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nas minaz zulumati ila nur, kitab yang kami turunkannya itu kepada engkau untuk kau keluarkan manusia daripada kegelapan kepada cahaya. Itulah tugas Nabi-Nabi, semuanya sama, menyuruh kepada supaya beriman kepada Allah, kepada Islam. Wa zakirhum bi ayyamillah, dan memperingatkan mereka, sebut balik kepada orang Bani Israel, ayyamillah, hari-hari Allah. Maksudnya nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada mereka Bani Israel. Apa dia? Antaranya bagaimana Allah lepaskan mereka daripada azab Fir'aun. Fir'aun legan mereka selamat. Dia laut terbelah, laut merah tu terbelah. Tuan-tuan, kita pernah menyebut, seperti mana disebutkan oleh Imam Ibn Katsir, bahawa Nabi Musa ni dia pimpin, tuan-tuan, orang Bani Israel dan sekitar 680,000 orang. Bawa ramai, dikejar oleh Fir'aun yang bawa tentera 1.6 juta. Bawa sampailah ke tepi Laut Merah. Sampai tahun tu tak tahu nak buat apa. Nabi Musa didesak oleh kaum dia kan untuk buat satu tindakan, minta ke Allah. Ni takkan nak tunggu bagi mereka dekat kot. Nabi Musa kata Allah tak perintah apa lagi. Nabi-Nabi tak boleh bertindak dengan sewenangnya, kena tunggu arahan Allah. Tidak jadi macam Nabi Yunus alaihissalam yang ditelan ikan. Nabi-Nabi tak boleh bertindak pandai-pandai. Nabi Muhammad, apa pun yang kita baca daripada kisah baginda, semua tu semua dalam perintah Allah Ta'ala. Nabi kena di Taif, Nabi kena dalam peperangan, Nabi jatuh dalam lubang, patah gigi, cedera dan sebagainya. Semua Allah Ta'ala tahu. Nabi Musa kata tak boleh, aku tak dapat lagi arahan daripada Allah Ta'ala. Nak tunggu bila, kata puak Bani Israel. Nu nampak dekat dah nu, debu naik duk, kau nak tanya kata dekat dah. Bila dah dekat barulah Allah perintahkan Nabi Musa untuk pukul laut
yang di depannya tu mengikut riwayat terbelah 12 lorong sempena 12 kabilah Bani Israel. Lalu masing-masing ikut laluan sendiri. Masing-masing boleh tengok aku. Nak bagi yakin kata depa ikut sekali. Bukan kata kita yang turun, depa tak ikut. Ni kena penayar kita ni. Dah. Nak bagi semua yakin kata semua nak pergi ke seberang. Pasal apa? Kalaulah sampai-sampai tu Fir'aun dengan bala tentera duduk jauh lagi. Kalau pukul laut terbelah, Nabi Musa dengan Bani Israel lintas pergi duduk seberang. Lepas tu baru Fir'aun sampai dengan tentera dia. Fir'aun boleh fikir, tak ada nak ligar ni, laut akan kambuh balik, tertutup balik. Kita kalau kita pergi masuk juga. Tapi bila Allah arahkan Nabi Musa untuk pukul laut tu dengan jarak waktu yang dekat dah antara dia dengan Nabi dengan Fir'aun bila tengok Nabi Musa dengan Bani Israel duduk tengah-tengah laut tu, dia kata dan ada riwayat kata Fir'aun ni dia tak mau pi. Ni cerita Israeliat tuan-tuan. Dia tak mau pi. Pasal apa? Pasal dia rasa tak dan. Tapi kuda dia tunggang tu kuda jantan pun. Kan? Malaikat buat main kuda gambar kuda betina. Kuda jantan hak ditunggangi oleh Fir'aun ni, dia tengok kuda betina dia galak terus. Ikut masuk. Tu cerita Israeliat, cerita Israel. Tapi tuan-tuan diakui kajian mendapati tempat berlaku itu orang jumpa tuan-tuan saya kereta kuda ni peralatan kenderaan zaman dulu di tempat berlaku tu. Baru ni 2 minggu lepas saya tengok ada dalam internet, rupanya laut tu terbelah. Bukan takat laut tu je terbelah, bukit ada seberang pun terbelah rupanya. Dia petunjuk dengan video apa semua, bukit tu terbelah, lorong jadi dia macam sekali, kena sekali. Wallahu alam tuan-tuan. Jadi kesan daripada tongkat Nabi Nuh tu terbelah laut dan lepas tu barulah tertutup balik. Tuan-tuan, Fir'aun ni Allah Ta'ala seperti mana ulama sebut, Fir'aun ni bila duduk tengah timbul itu, dia minta tolong kat Nabi Musa 70 kali. Minta tolong selamatkan dia kepada Nabi Musa 70 kali. Nabi Musa tak mau tolong. Allah kata kat Nabi Musa, kalau Fir'aun tu minta tolong sekali je kat aku akan tolong. Tapi dia tak minta tolong kat aku. Hidup dia berakhir itu, ditetapkan itu. Qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israel wa ana minal muslimin. Ucapan Fir'aun yang terakhir Allah cerita dalam surah Yunus, Fir'aun berkatalah Fir'aun, aku telah beriman dengan Tuhan yang tiada Tuhan yang diimani melainkan Tuhan yang diimani oleh Bani Israel, dan aku di kalangan orang-orang Islam, orang-orang yang menyerah diri. Adakah Allah terima apa yang dia ucap tu? Dia mengucap ketika mana dia dalam keadaan sakaratul maut. Allah tak terima dah di ketika itu. Masa tu barulah nak mengaku, sedangkan dia mengaku jadi Tuhan sebelum ni. Ingat, Allah suruh ingat nikmat. Kita pun macam itulah dalam hidup kita. Waktu senang, waktu dilimpahi dengan nikmat, beringat bagaimana Allah bagi kekayaan, Allah bagi kedudukan, Allah bagi kesenangan. Ingat, patut kena bersyukur. Jangan buat benda-benda yang mendatangkan murka kepada Allah Ta'ala. Allah turunkan man dan juga salwa. Man ni sejenis makanan, salwa ni burung, macam burung, dia kata macam burung puyuh. Ni waktu Nabi Nuh, Nabi Musa, abang dia Nabi Harun dan Bani Israel, mereka tuan-tuan, Allah Ta'ala hukum dengan sebab tak mau ikut arahan Nabi Musa yang suruh pergi masuk perang untuk tawan Baitul Maqdis. Mereka tak mau pergi, ketegak. Mereka ni Bani Israel ni jenis ketegak. Mereka kata, izhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Wahai Musa, mu pergi dengan Tuhanmu pergi perang, kami nak duduk tani ya. Panggil suruh Nabi Musa dengan Allah pergi perang, kami nak duduk tani ya. Sebab itulah bila dalam nak perang Badar, tuan-tuan, sahabat-sahabat bagi tahu kepada Nabi, kami tak akan ucap seperti mana Bani Israel sebut kepada Nabi Musa. Kami akan sebut izhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akum muqatilun. Pilah wahai Nabi Muhammad dengan Tuhanmu berperang, dan kami pun akan ikut berperang.
Sahabat beza dengan orang Bani Israel. Jadi Allah hukum 40 tahun mereka sesat tuan-tuan di padang teh di Sinai. Bukan besar mana pun. Mereka keluar contoh berjalan siang, tengok sampai tempat yang mula-mula mereka berjalan. Duk putar selama 40 tahun. Allah hukum. Bila Allah Ta'ala buat tindakan tuan-tuan, siapa pun tak lawan. Walaupun logik akan kata, lah takkan tak boleh keluar daripada kawasan tu kot. Tak boleh keluar 40 tahun. 40 tahun tu Allah bagi rahmat lagi lah. Bagi macam mana? Mereka pergi bergerak ni tuan-tuan, duk cari jalan keluar ni, sampai Nabi Musa pun wafat, Nabi Harun wafat, naik Nabi Yusha, barulah Allah hentikan azab itu, bala tu. Bila mana orang-orang generasi, matilah generasi Nabi Musa, Nabi Harun ni, naik anak murid Nabi Musa, Nabi Yusha tu, generasi muda ni barulah mau berjihad untuk tawan Baitul Maqdis. Barulah Allah kan. Tempoh 40 tahun tu, awan tu ikut dia berjalan. Jadi payung, tak panas sampai teratur Allah layan Bani Israel. Tapi duk keras kepala itu. Allah bagi makanan, tak ada payah duk cari. Man, pagi-pagi boleh pergi kutip. Dia macam getah, duk ada di atas batu, atas pokok, pergi kutip je. Sedap. Salwa, burung bukan kaduh kena pergi perambat, tangkap, buat sangkap, jerat. Tak, dah terhidang, siap masak apa semua. Tapi tuan-tuan yang kata puak ni tak pernah kata puas hati, tak pernah kata boleh terima apa yang Allah Ta'ala kurniakan. Kita akan jumpa bagaimana mereka minta kat Nabi Musa, suruh minta kat Allah Ta'ala, minta minta bawang putih, minta makanan-makanan hak mereka duk makan Mesir. Yang makanan tu waktu di Mesir tu makanan sebagai hamba. Mereka duk Mesir dulu, mereka jadi hamba, pekerja kepada puak Qibti, puak yang mentadbir Fir'aun ni Qibti, puak yang mentadbir Mesir. Mereka jadi hamba, jadi pekerja je. Allah Ta'ala muliakan mereka bebas daripada perhambaan itu. Allah jamu dengan man wa salwa, makanan yang Allah turunkan kita daripada langit lah ni. Lah, tak kaduh payah-payah cari, tak aduh payah-payah nak masak apa semua. Tapi mereka kata kami nak makan hak macam ni Mesir dulu, hak yang tak teramana pun, bukan makanan hebat pun. Jadi Allah suruh Nabi Musa AS peringat balik kat mereka. Tuan-tuan, ayyabillah ni tuan-tuan ulama tafsir. Jadi hari-hari yang Allah Ta'ala bagi anugerah, Allah bagi contohnya dengan selamat daripada perkara-perkara yang tidak diingini macam berlaku zaman-zaman dulu. Contoh, Nabi Muhammad bila berhijrah pergi ke Madinah, Nabi tengok orang Yahudi di Madinah, mereka sambut, mereka peringat hari Ashura 10 Muharram. Jadi Nabi tanya, pasal apa mereka sambut 10 Ashura ni, 10 bulan Muharram ni? Mereka kata memperingati selamatnya Nabi Musa dengan nenek moyang mereka dulu ketika daripada Fir'aun laknatullahi alaih. Jadi Nabi Muhammad kata, aku lebih berhak terhadap Nabi Musa daripada kamu. Maksudnya ikut di sudut agama, hubungan dengan Allah ni, Nabi Muhammad lah lebih berhak kerana nak sambut, nak peringat apa yang Allah Ta'ala kurniakan kepada Nabi Musa. Maka Nabi menyuruh para sahabat untuk berpuasa pada 10 Ashura. Bahkan sebelum Nabi wafat, Nabi suruh kalau boleh puasa daripada 9 Ashura tu lagi. Jadi hari-hari yang Allah Ta'ala bagi anugerah, kita sambut hari merdeka 31 Ogos. Tu hari kebesaran, hari nikmat Allah bagi merdeka kepada negara kita. Dan satu benda yang kita wajib bersyukur dan kita peringat dengan kesyukuran, tambah ketakwaan, tinggal kemaksiatan dan sebagainya. Apa-apalah, apalagi hari kelahiran kita. Nabi Muhammad tu sambut kelahiran dengan berpuasa. Bila sahabat tanya kepada baginda hari Isnin, puasa hari Isnin, baginda kata tu hari kelahiran aku. Tuan-tuan, orang buat sambut birthday, tapi sambut elok-elok lah. Jangan sambut tu duk rasa muda lagi. Orang bubuh batang lilin tu sampai 50 lebih lah. Dia tak perasan.
anak cucu banyak ni, sampai tu bertingkat-tingkat ni. Ingat Allah, ni tak lama dah nak mati ni. Sebarang, tuan-tuan, sebarang benda-benda yang berlaku dalam hidup kita yang merupakan nikmat. Ingat kepada tarikh perkahwinan. Cikgu Muta ingat? Ingat, alhamdulillah. Saya tak ingat. Tak ingat, bila saya tak ingat. Tambah tanya tarikh halal anak. Tak ingat. Saya kagum dengan Ustaz Asar Razak. Razak kuliah. Ustaz Asar Razak ni bab mentua Ustaz Afnan Hafini, Abu Ahmad Al-Ustaz. Dia ni dulu perisik tentera, dulu kerap main berebut. Lama Ustaz Asar Razak. Lah ni tak boleh duduk di rumah. Duduk rumah tak boleh tak boleh bergerak dah. Tapi kuat semangat. Kuat semangat. Kalau kita nak kutip derma program-program buat macam buat bangunan di Batu Sembilan, dia tulis dalam grup anak-anak ni, masing-masing kena bagi paling kurang RM10. Hak tak bagi itu dia pergi rumah. Betul? Nak bagi ada sumbangan. Tuan-tuan, saya kagum Ustaz Azhar bila kami mesyuarat paling kurang sebulan sekali dekat negeri. Dia boleh sebut kan, bila contoh Ustaz Makya sebut ni peristiwa, dia boleh sebut tarikh. Kalau sebut orang ni tentu dia kata, kawan ni yang berlaku kat dia sekian-sekian, tarikh sekian. Wish. Bila saya sembang dengan Ustaz Afnan Hamimi, dia kata pak mentua dia tu, Ustaz Asar Razak ni, nombor IC anak menantu pun dia ingat. Tarikh lain tu saya cerita lah, nombor IC. Bila dia kena stroke itu, ni kena doktor cek, otak dia kecut. Kecut ni doktor kata, pak cik ni dia guna otak dia over sangat ni, berlebihan. Tak lebih macam mana, benda hak orang tak ingat pun dia ingat. Dan kerja dia duduk perisik tentera. Jadi dia guna otak semua. Saya duduk dia boleh ingat tarikh peristiwa ni jadi bila, apa semua dia ingat. Dia tengok Facebook dan WhatsApp sahabat saya, ustaz buh gambar ayah. Saya kata ustaz perasan, orang ni tak perasan. Orang duk sangka saya. Orang tengok betul gambar tu, orang kata ni ingat ustaz ni. Orang yang biasa dengan ayah yang perasan. Tapi lah ni Muzak pun hujung kaki dia tu Ustaz Menang kata ada program lagi, program yang hak bulanan, hak yang parti program dia dulu dia duk bagi ceramah bab haji, kuliah pasal apa buh tu. Dia kata kalau siap nak pi sambung kuliah, nak pi ceramah ke haji, semangat. Kalau kita sembang dengan dia ni memang semangat pasal fakta-fakta apa semua. Ada satu doa dia bagi kat saya, nanti saya cari balik tuan-tuan. Doa ni dibaca dalam sujud kita, terutama dalam sembahyang hajat kita. Kita baca 40 kali. Kita minta ke Allah Ta'ala tunaikan hajat kita. Tunaikan hajat kita. Sembahyang hajat di sujud terakhir tu kita baca. Nanti saya cari balik, saya simpan tu, kalau jumpa insya-Allah kita kongsi. Dia kata insya-Allah kalau ada siapa ada hajat, dia buat kaedah tu, insya-Allah Allah kenankan. Man dengan salwa. Salwa ni satu jenis burung. Dan taubat daripada sembah ajan dan lainnya. Ajan ni anak lembu, cerita dengan Musa As-Samiri. Ni pun hidayah. Ulama kata tengok Fir'aun yang membesarkan Nabi Musa. Nabi Musa yang membesar dalam istana Fir'aun, Allah Ta'ala bagi hidayah bahkan jadi Nabi. Musa Samiri ni dididik oleh Nabi Musa, belajar kat Nabi Musa. Lepas itu dia boleh dengar malaikat, suara malaikat. Dia boleh tengok tapak malaikat bila berjalan di atas tanah. Tapi dia jadi orang yang menentang Nabi Musa selepas itu. Bahkan ajak Bani Israel supaya sembah patung anak lembu. Dia bercakap pula, mengikut riwayat kata dia ambil tapak malaikat yang duduk di tanah tubuh di mulut patung anak lembu yang diperbuat daripada emas. Bani Israel ni tuan-tuan, yang kata mereka ni satu bangsa yang sayang dan suka sangat dengan dunia. Mereka suka sungguh dengan perhiasan. Mereka dalam keadaan duk lari selamatkan diri daripada Mesir tu, daripada Fir'aun tu, nak lintah mai, mereka duk rembiang barang kemas mereka tak habis-habis.
Bila mai seberang ni dah selamat apa semua, Nabi Musa Allah perintahkan naik menghadap, naik munajat di Jabal Tur Sina, di second train. Kalau dulu jejak Rasul pertama pun kalau tak silap ada gambar Ustaz Faiz. Ustaz Faiz ni anak Ustaz Umar, dekat lengkap Mabita. Ustaz Umar meninggal dah. Faiz pun baru ni kena serangan jantung. Jadi dia bawa kru jejak Rasul naik Jabal Tur Sina second train. Saya pernah naik sekali, lepas itu taubat tak mau naik. Nak naik tu, ya Allah, naik pukul 2 pagi sampai atas sana pukul subuh. Sejuk ni tak usah cerita, tapi tumpang semangat. Pasal tengok Jepun, Korea, orang putih pun semua hak tua-tua tapi semangat. Ada yang naik upah, naik unta sekat. Bawah tu katanya ada tempat Nabi Musa bersembang dengan Allah Ta'ala. Nak naik tu, atas sekali ada satu lubang, kata tempat Nabi Musa munajat. Bawah sikit je ada gereja. Kali pertama dalam hidup saya baru tahu, rupanya Kristian pun mereka pun sebut amin. Bila doa sebut amin, mereka berdoa di gereja mereka di bawah sikit tu, dia sebut amin. Setiap kami duduk atas. Nak naik teruk, turun lagi teruk. Pasal apa? Nak naik tu lutut habis lah. Nak turun tu longgak, rasa lutut longgak. Nak turun tu rasa, kalau silap letak kaki kira boleh habis. Kalau saya rasa jejak Rasul pertama tu ada gambar, mereka ambil gambar ni lah. Pelajar Malaysia yang tolong iring kru apa ni, yang ambil TB3 tu buat penggambaraan tu, kaki nak letak atas batu hak buat jalan, turun tu pun cukup seksa. Nampak macam longgak dah kepala lutut tu. Tuan Nabi Musa, puak ni, Bani Israel ni, mai mereka tu kumpul buat patung anak lembu. Buh tapak kaki nak malaikat, boleh bercakap. Wallahu a'lam. Nabi Musa naik munajat mula 30 hari. Bila nak bercakap dengan Allah, Nabi Musa rasa tak senang kan, rasa tak seronok. Mulut dia berbau dengan sebab 30 hari dia puasa. Lalu dia ambil dandang kayu, dia tonyok. Allah kata bau wangi, bau harum, bau orang, mulut orang yang berpuasa ni lebih harum daripada kasturi di sisinya. Nabi Musa tambah lagi puasa 10 hari, jadi 40 hari untuk kembalikan bau itu. Dan puasa 40 hari ni antara puasa wajib orang Yahudi sampai sekarang. Orang Yahudi ni banyak jenis puasa, antaranya puasa yang Nabi Musa AS buat. Turun dia tinggalkan Bani Israel ni kepada abangnya Nabi Harun. Nabi Harun lembut. Turun tengoklah puak Bani Israel ni sembah patung anak lembu pula dah. Nabi Musa dia pegang janggut abang dia, dia hinggut. Abang dia lembut. Tapi Nabi Harun jawab, kata puak Bani Israel itu tak dengar cakap dan bahkan mereka ugut dia. Jadi banyak macam-macam yang Allah Ta'ala bagi anugerah kepada orang-orang Bani Israel bahkan selepas daripada mereka melakukan dosa besar pun Allah Ta'ala bagi peluang lagi kepada mereka dengan taubat. Inna fi dhalika la ayatin likulli sabarin syakur. Sesungguhnya pada demikian itu tanda-tanda bukti bagi setiap orang yang bersabar dan syukur. Sabar berdepan dengan Bani Israel ini, orang yang bersabar, Nabi yang bersabar dan bersyukur dengan nikmat yang Allah bagi. Nabi Muhammad berdepan dengan Yahudi di Madinah. Puak pertama lawan Nabi ni Yahudi, patut mereka lah yang pertama sekali beriman dengan Nabi. Yang nak bunuh Nabi di Madinah ni siapa dia? Kalau bukan Yahudi. Nabi sabar sehinggalah Nabi buat tindakan untuk mengusir puak-puak Yahudi daripada Madinah. InsyaAllah minggu depan kita akan sambung lagi, dan kita akan bersama dengan Ustaz Abdullah Din minggu depan. Yang order buku Khulasah itu, kitab Khulasah itu, insyaAllah minggu depan yang sahih besar, sama ada terjemahan ataupun tanpa terjemahan, InsyaAllah kita akan serah pada minggu depan. Kesimpulan kita pagi ini, orang-orang yang mencintai dunia melebihi akhirat, mereka itu adalah orang yang sesat, dan kesesatan mereka itu jauh daripada kebenaran. Allah Ta'ala utuskan para rasul dengan lidah kaum mereka masing-masing bagi mudah menyampaikan apa yang diamanahkan oleh Allah Ta'ala. Dan Allah lah yang menyesatkan sesiapa yang dikehendaki dan memberi hidayah kepada sesiapa yang dikehendaki.
Nabi Musa alaihissalam Allah utuskan dengan beserta dengan bukti-bukti, kenyataan-kenyataan yang menunjukkan baginda adalah utusan Allah sebenar, dan tugas baginda mengeluarkan orang Bani Israel daripada kegelapan, yang kekufuran kepada cahaya, kepada keimanan. Dan ingatlah dengan hari-hari Allah, dengan nikmat yang Allah bagi, dan apa yang berlaku itu menjadi bukti bagi setiap orang yang bersyukur dan bersabar, yang bersabar dan bersyukur. Allahu a'lam. Marilah sama-sama kita akhiri kuliah kita pagi ini dengan sedikit doa, dan setelah itu dengan tasbih kafarah dan salat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbana zidna ilma wasi' fi rizqina wa barik lana fima razaqtana. Allahumma barik lana fi Ramadan warzuqna lailatal qadr. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ramadan malam 21, muslim-muslimat usahakan untuk buat ibadat, banyakkan doa. Allahu alam. Kalau berdasarkan panduan Imam Ghazali dalam kitab Syarah Iqna, Qulubi dan sebagainya, kalau puasa ramai, kemungkinan Lailatul Qadar ni malam 21. Kita tak tahulah tuan-tuan. Ada yang lain menyebut malam 25, ada yang tetap kata malam 27. Tapi mulai pada malam 21 tu, usahlah perbanyakkan doa, banyakkan ibadat, insya-Allah.